kan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi ialah manusia dan jin. Jin berkongsi syurga dengan kita menggunakan bahasa mudah. Jadi biasa kita bercakap tentang syurga seolah-olahnya insan saja memasuki syurga, tapi ayat ini membuktikan tidak. Jin juga yang beriman, beramal soleh juga memasuki syurga seperti kita, mengikut tahap iman dan amal mereka masing-masing. Tapi syurga seperti kita. Bila Allah menceritakan tentang syurga, dia bukan hanya untuk insan, juga untuk jin, dengan syarat-syarat yang kita sama-sama memahami tentangnya, insya-Allah. Maka itu hal kedua yang saya ingin tarikkan perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepadanya. Akhirnya kita sampai ke penghujung ayat yang hendak kita kaji petang ini, yaitu ayat nombor 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dibalas baik jua. Ini polisi hidup yang Allah ajar pada kita. You buat baik, dibalas baik. You buat jahat, dibalas jahat. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itu antara kalimat-kalimat yang hendak kita kaitkan dengan ayat tadi. Sekaligus jangan siapa pun antara kita yang merasa malas, segan, bosan untuk melakukan ihsan. Maksud ihsan kebaikan, ada perinciannya. Yang paling besar ialah ibadah, amal soleh, semuanya ihsan. Balasannya juga ihsan, ihsan daripada Allah. Kita buat ihsan, Allah balas dengan ihsan. Ihsan daripada Allah telah kita bicarakan sebelum ini. Jannatan, dua syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada itu, ada ini, semuanya baik belaka. Telah pun kita bicarakan, tak perlu kita ulangi. Tapi kita nak bicarakan tentang cara. Ayat yang awal yang kita bicarakan petang ini, Allah cakap tentang orang yang takut dengan makam Tuhannya. Ya, itu jalan ke syurga. Hati mau bersih, hati yang bersih itu macam mana? Takut kepada Allah. Jangan takut pada hantu jebol, jangan takut pada pemimpin, jangan takut pada makhluk. Takut pada Allah, itu jalan ke syurga. Takut pada makhluk, perlu dibersihkan lagi hati itu, jalan ke syurga. Kemudian dalam ayat 60 kita berbicara tentang aspek yang kedua. Selepas hati kita takut pada Allah, beriman dan takut pada Allah, kena buat baik, kena buat ihsan, ataupun berpandukan ayat lain, kena beramal soleh. Jangan hanya beramal. Semua orang beramal. Robin Hood pun beramal. Saya pernah menceritakan pada tuan-tuan dan perempuan tentang amal Robin Hood. Robin Hood dari London, Nottinghamshire, hutan Nottingham, duduk dalam hutan dengan kawan-kawannya, iaitu John Friartuck dan sebagainya, duduk di hutan. Tapi buat amal. Apa amalnya? Tolong fakir miskin. Robin Hood tolong fakir miskin. Hebat amal Robin Hood, tapi sekadar amal, bukan amal soleh. Sebab Robin Hood dia tak beriman, dan dia membantu fakir miskin dengan cara merompak harta orang kaya. Maka dia beramal, tapi Allah tidak mengiktiraf amal. Allah hanya mengiktiraf amal yang ada soleh. Wa amilus solihat, amal soleh. Dan itulah yang nak kita kaitkan dengan surah Ar-Rahman ayat 60. Bila Allah sebut ihsan, ia bermaksud amal soleh. Sebab amal soleh ada dua ciri penting yang perlu kita laksanakan sebelum ia dinamakan amal soleh. Pertama, hati kena ikhlas. Kedua, cara kena mengikut syariat. Hati kena ikhlas, hati mau bersih, kata ramai orang, cara pun kena bersih. Robin Hood niat dia bersih, cara tak bersih.
Islam mengatakan hati kena bersih, kena ikhlas, cara pun kena bersih. Niat dan cara kena betul. Tak boleh pergi ke Mekah guna wang rasuah. Tak boleh pergi buat umrah guna wang riba, tak sah. Niat kena bersih, cara kena betul. Itulah ihsan yang Allah balas dengan ihsan, InsyaAllah. Dan itulah polisi hidup kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, saya sebutkan tadi, biar kita letih buat ihsan. Letihlah buat baik ni, syukur. Biarlah kita keletihan buat baik. Sebab Allah nak balas ni. Allah nak balas kebaikan kita ini berganda-ganda pahalanya. Sebab itu bila kita letih, jangan merungut lah tuan-tuan dan puan. Sebab Allah nak bagi banyak. Letihlah dengan amal soleh, berpenatlah dengan amal soleh. Ada setengah ibu merungut kan, ya Allah, letihnya aku bela anak ni. Alhamdulillah, berletihlah bela anak, amal soleh dah tu. Pening kepala aku bela budak ni, Alhamdulillah. Berpeninglah kepala anda untuk bela anak, sebab itu amal soleh. Dia tak murah. Nak buat benda baik ni bukan dia murah, bukan dia senang. Sebab Allah nak balas berganda-ganda. Kita pernah mengkaji surah Al-Baqarah 11 tahun dahulu. Lama dah Allah cerita tentang pahala orang bagi sedekah. Allah cerita dalam bentuk kiasan, seperti satu benih yang kamu semai. Cantik kan kiasan Allah. Seperti satu benih yang kamu semai. Benih itu mengeluarkan 7 ranting, 7 cabang. Di setiap ranting ada 100 benih lagi. Itulah pahala bagi orang yang bersedekah. Kita cuma semai satu benih saja. Apa dia? Sedekah pada Palestin, contohnya bagi RM10. Bagi RM10 saja. Sekali dia bagi RM10. Wah, rasa macam hebat dah. Jalan pun tangan kembang. Aku sedekah untuk Palestin, Gaza. Masya Allah, Masya Allah. Dia tak boleh nak orang ambil gambar, masuk akhbar kalau boleh. Sedekah RM10. Allah kata ada balasan. Satu benih yang kamu semai itu Allah balas dengan apa? Dari satu benih itu Allah bagi pada kamu satu pokok 7 cabang. Setiap cabang tu ada 100 benih. Jadi 100 kali 7 ranting, 700. Maksudnya Allah nak beritahu pada kita, you buat satu kebaikan, satu ihsan, aku nak berikan 700 ihsan. Itu perincian. You buat satu kebaikan, aku nak berikan 700 pahala. Nak kira adil, memang tak adil kita buat sikit sangat. Allah bagi banyak sangat. Tapi itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah, merangsang kita untuk buat baik. Kalau guna formula Allah ini, tak ada orang masuk neraka. Tapi kalau ikut hadis, memang ramai juga masuk neraka. Maksudnya walaupun buat satu kebaikan Allah ganda 700, masuk neraka lagi. Maksudnya banyak lagi benda jahat dia buat. Kebaikan yang digandakan baginya pun tak boleh membantunya. Punya teruk setengah manusia. Alhamdulillah. Sebab itulah, biar kita letih. Jadi anak letih dengan ceramah. Dengan ceramah ni politik kan, ngantuk ada. Kalau boleh nak menguap 2-3 jam. Kemudian yang romo sikit, dah romo, alhamdulillah sedar dah 2 setengah tulang belakang pun berganda. 5 tahun lepas air ni tak apa-apa,